umpama musafir yang destinasi utama kita bukan dunia tapi hari akhirat. Perjalanan kita adalah hari akhirat. Dunia ini adalah tempat bekalan kita. Bukan maksudnya tuan-tuan sekalian, lepas ni buanglah semua, tinggallah semua, rumah ni biarlah, juallah, lelok, kita duduk kat masjid. Itu bukan maksud sebenar. Maksud sebenar, ya semuanya kita raih, kita dapat. Tetapi yang lebih utama kita nak kejar adalah hari akhirat. Perjalanan kita yang lebih utama adalah hari akhirat. Dan itulah perjalanan yang paling jauh, yang tidak ada kesudahan, yang kita tak tahu di mana kesudahan kita. Ini Nabi pesan tuan-tuan sekalian atas dunia ini, supaya kita mencari kehidupan dunia ini, jangan sampai kita rasa kasih, cinta sampai lupa untuk mencari bekalan hari akhirat. Jibril pernah pesan pada Nabi SAW, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa annaka mufariqun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah berapa lama kamu nak hidup, tapi ingat kamu akan mati satu hari. Kasih, sayang, cinta siapa saja yang kamu nak sayang, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa juga yang kamu nak buat, tapi awas kamu akan dipertanggungjawabkan apa yang kamu buat. Jibril itu bukan pesan pada Nabi, pesan pada kita. Hidup berapa banyak, berapa lama kamu nak hidup, tapi ingat kamu akan mati. Maksudnya kita kena ingat bahawa hidup ini adalah tempat tempelan, tempat tumpangan sementara. Carilah bekalan kehidupan kita kat dunia ini. Nak cari apa juga, kekayaan, kesenangan, itu tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita lupa hari akhirat. Kerana ramai kalangan para ulama rasa pelik kepada manusia. Kita mengejar sesuatu yang pasti kita akan tinggal. Tetapi kita tinggalkan sesuatu yang pasti kita akan bawa. Itu para ulama sufi lalu pesan itu. Dia rasa pelik manusia. Kita mencari sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan. Apa dia? Harta. Segala-galanya lah selain daripada amal. Yutba'ul maita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji usnani wa yabqa wahid arji ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang iring jenazah ada 3, ahli keluarganya, hartanya dan juga amalan. Yang balik semula ada 2, tinggal bersama dia adalah 1 saja. 2 balik, iaitu iaitu ahli keluarga dan juga harta. Tinggal bersamanya dengan amalan. Pelik kerana manusia kejar sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Kejar sampai berebut, sampai bergaduh, sampai apa juga. Tinggal segala-galanya lain kerana untuk mencari sesuatu yang dia pasti akan tinggalkan kemudian hari. Tetapi yang peliknya tak ada masalah kau nak cari. Tapi yang peliknya manusia tinggalkan sesuatu yang pasti dia akan bawa. Apa dia? Amalan. Tuan-tuan, inginkah kita yang mengiringi kita, yang berada di sisi kita, teman setia kita dalam kubur nanti, sesuatu ataupun seseorang yang cacat, yang berpakaian compang-camping, yang tak sempurna, yang tak mampu nak teman kita, yang gelap, tak berapa cerah? Itulah amalan. Inilah amalan. Yang berada di sisi kita adalah amalan. Semua orang tinggalkan kita, sayang sangat orang pada kita, tinggal juga. Harta yang kita sayang juga akan tinggalkan kita. Tapi yang mengiringi bersama dengan kita adalah amalan kita. Tetapi ini yang jarang kita sediakan. Yang akhirnya kita rasa menyesal kalau tengok amalan kita serba kurang, serba cacat, dan dia sendiri tak mampu nak tampung diri kita. Alangkah ruginya tuan-tuan sekalian. Oleh kerana itu, bila Ibnu Umar dengar kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, umpama orang asing yang datang suatu tempat, orang tengok pelik, dia bukan orang situ, bukan orang tempatan, dia orang asing. Itu yang istilah patah kata hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Baru kata baik hujan emas. Hujan batu di negeri sendiri baik bagi negeri sendiri. Makna dia dekat tempat orang, rasa tak sedap tempat orang, pendatang asing, kan? Dapat macam mana pun PR datang asing. Saya pernah duduk lama 17 tahun Singapura. Yalah, kita rasa bukan dunia kita, bukan bumi kita, bumi orang.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka Ibnu Umar pun terfikir satu benda dan dia terjemah, dia terfaham, dia faham mengenai apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas disebut begini, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Hadis riwayat Bukhari sahih. Maka Ibnu Umar pun berkata, terjemahan daripada apa yang Nabi sebut, dia kata apabila kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu sampai pagi esok. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan sampai tunggu waktu petang. Ambillah daripada kesihatanmu untuk sakitmu dan juga daripada kehidupanmu untuk matimu. Makna kesempatan yang ada. Ni sementara petang ni nak tunggu pagi, jangan tunggu sampai esok pagi. Ramai kan orang nak bertaubat tunggu tangguh. Dia tahu dah fadilat, kelebihan solat malam tu memanglah besar. Tapi janganlah tunggu sampai tengah malam nak bangun, nak taubat, nak solat, nak ibadat. Nak bermula kehidupan itu tengah malam. Kenapa tak sempat sampai tengah malam? Kerana Allah merahsiakan umur kita, nyawa kita dari seluruh umur kita. Bila yang Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita tak tahu. Jadi Ibnu Umar kata maknanya menggunakan ruang dan peluang yang ada sementara kamu masih hidup. Ketika kamu petang, jangan tunggu sampai pagi esok. Ketika kamu pagi, jangan tunggu sampai petang lagi. Ketika kamu sehat, inilah kesempatan yang terbaik yang kamu ada. Untuk gunakan kesempatan ini, kamu ulun sungguh-sungguh dengan kehidupan kamu. Sebelum kamu mati, yang kematian itulah nak bawa bekalan apa yang telah kamu buat semasa hidup. Maknanya jangan menangguh ataupun menunda-nunda waktu dalam untuk beramal. Dia boleh tunda tuan-tuan sekalian. Tunda ni bila nak buat dosa, tundalah. Fikir dulu sebelum buat. Itu orang kata fikir dulu sebelum buat. Maknanya sebelum buat satu dosa, terfikir nak buat dah. Fikir nak buat tak buat, nak buat tak buat. Maka tangguh. Itu tak apa tangguh. Sebab niat begitu Allah tak berikan dosa. Tapi niat dalam nak buat suatu pahala, dapat pahala dah. Tapi jangan duk tangguh. Duk fikir pasal niat. Niat pahala dah. Duk berlega pasal niat. Tak buat satu. Makna terniat sesuatu benda nak buat segera. Jangan sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Ramai orang tertipu yang lebih khusus kepada bab sedekah, bab infak, bab kewangan harta. Sebab itu Allah tegur, Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Belanjakanlah harta kamu sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepada. Maknanya ramai orang tertipu. Duk fikir nanti dululah. Tunggu aku kaya sekejap. Tunggu aku mewah. Tunggu aku dapat KWSP. Tunggu minyak turun lagi. Semalam tunggu lagi. Tunggu setong tu berapa sekarang 30. Tunggu turun lagi. Barulah dia rasa dia kaya, dia boleh belanjakan ataupun infak. Tetapi berapa ramai orang yang tertipu sampai Allah sebut dalam surah ini, surah Al-Munafiqun, ayat ini ayat 10, sampai seorang itu daripada kamu sampai ajal maut kepadanya dan dia pula minta rayu kepada Allah, minta tangguh. Sebab apa? Sebab nak belanjakan duit. Kalaulah ada masa tempoh beberapa ketika saat lagi untuk dia tangguhkan kematian, apa yang dia nak buat? Iaitu nak belanjakan harta. Ini ramai orang manusia yang dalam kehidupannya dia tidak pergunakan sungguh-sungguh, terutamanya dalam bab belanjakan harta. Baik, penjelasan daripada hadis ini ataupun pengajaran daripada hadis ini, orang yang mengerti nilai waktu tidak akan membiarkan waktunya habis dengan percuma, tetapi dipenuhi dengan amal yang berguna. Orang yang sedar nilai waktu itu, dia tak akan habiskan waktu itu dengan sia-sia. Kita tahu, tengok-tengok umur kita dah bertambah. Tahun 2016 dah. Rasanya salah tulis dalam buku. Kan kalau ada isi borang salah tulis 2015 lagi kita tulis. Kan rupanya dah 2016.
Saya pun dah sebut dah dulu kan, 2-3 kali. Maksudnya kadang-kadang kita tak sedar. Tengok anak kita dah besar dah, sedar-sedar dah besar dah. Pergi kerja, balik kerja tak sedar. Tengok anak dah besar, dah boleh nak masuk universiti. Kita pula dulu kuat lari, sekarang dah letih dah. Balik berjalan, dah balik kampung ni lah letih dah, tak boleh nak buat apa dah. Dulu gagah lagi, kawan ajak minum 2 pagi, boleh lagi. Besok kerja pukul 6 pagi, tak ada masalah. Dulu tengok-tengok sekarang dah tak larat dah. Balik kampung sama je, bukan sama je, makin dekat kampung sebab ada highway, tapi makin tak larat. Maknanya ini perubahan yang kita tak sedar. Dulu boleh jalan gagah, tengok sekarang dah kena pakai tongkat kan. Maknanya ini perubahan-perubahan yang ada pada diri kita, patut kita sedar. Dan orang yang mengerti, tahu nilai waktu ni, dia tidak akan sia-siakan waktu ini berlalu dengan percuma. Kita muhasabah Allah sekalian. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, tidak berganjak kedua tapak kaki anak Adam sehinggalah akan ditanya umrihi fi ma'afna. Umur, ke mana digunakan umur? Kemudian ilmu, ke mana digunakan ilmu? Kemudian harta, ke mana dibelanjakan? Dari mana dia dapat, ke mana dibelanjakan? Dan juga tubuh badannya, ke mana dia binasakan? Ini akan ditanya. Maknanya antara yang utama ialah umur. Umur ni satu nikmat daripada Allah. Allah Ta'ala berikan kita umur. Kemudian adalah bagi umur. Umur panjang, kemudian diberikan kesihatan. Bukan percuma-percuma yang Allah berikan, melainkan akan ditanya, kamu buat apa dengan umur kamu? Kita cek balik berapa tahun. Rupanya tuan-tuan sekalian, orang duk buat semak, orang buat apa ni, kajian-kajian gitulah. Kita ni, usia kita ni tak lebih daripada 2 hari. Untuk amalan keseluruhan tak lebih. Makna terlalu singkat kita ni dalam usia 60-70 tahun keseluruhannya amalan. Bukan maksudnya benda yang lain kita buat tak jadikan amalan. Kita tahu ibadat ni ada 2, khusus dan umum. Yang penting tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat ni tak sia-sia. Maknanya tak jadi dosa kepada kita. Ataupun sia-sia ni maknanya jadi makruh gitulah. Kan sia-sia, tak ada mendatangkan hasil. Orang yang tahu nilai waktu, kalau dia tak buat ibadat secara khusus, dia buat ibadat secara umum. Makna dia buat tu mendatangkan ibadat kepada diri dia. Maka tuan-tuan sekalian, para ahli ulama, mereka ni nampak nilai waktu, maka mereka habiskan dengan menuntut ilmu. Para ahli ulama menuntut ilmu lah kerja mereka. Imam Syafi'i kata, barang siapa yang tak disibukkan dengan usia mudanya dengan menuntut ilmu, sibuk dengan benda lain, maka takbir pada dia 4 kali sebagai tanda untuknya menghampiri kematian. Pergi matilah maksudnya. Kan? Dah baik-baik mati daripada usia muda tak dihabiskan dengan menuntut ilmu. Rugi ataupun sia-sia. Para ulama melihat pada ilmu ataupun menghabiskan masa dengan ilmu. Jadi orang yang tahu tuan-tuan sekalian, dia habiskan masa dengan amalan yang berguna. Dia tak ada amalan kita jadi sia-sia. Kan kita banyak tanggung. Kita rasa kita nak buat qiyamul lail, nantilah, tunggu aku segar. Kan, segar. Tak segar-segar. Besok, tunggu besok, insya-Allah nak bangun, tak bangun. Esok lusa pula. Itu juga Quran. Kan kita mau ni cuti hari ni. Hari ni yang KL cuti. Minggu depan cuti lagi, tahun baru Cina. Semua berangan. Kalau hari-hari saya cuti ni banyak benda nak buat. Quran kalau boleh nak ambil banyak juz. Tengok-tengok cuti datang tak buat apa pun. Sibuk menghadap TV, sibuk benda lain, sibuk abaikan dengan WhatsApp, sibuk abaikan dengan Facebook. Tak ada. Apa yang kita hajatkan masa kita sibuk untuk kita buat masa lapang tak jadi. Akhirnya berlalu begitu sahaja. Inilah kita, tuan-tuan sekalian, kerana para orang yang tahu tentang nilai waktu itu, dia sedar waktu adalah umur. Kita seronok sambut hari jadi, panjang usia, baguslah. Tapi selalu kita lupa berapa baki umur kita. Tinggal berapa banyak. Kita tak fikir tentang tu, kita fikir berapa telah kita habiskan. Berapa tinggal baki tu kita tak tahu. Jadi ramai orang yang tertipu dengan usia ni. Habisnya berarti kurang umurnya dan kurang pula amalnya, padahal amal itulah persediaan hidup yang paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Jadi tuan-tuan sekalian, amal ini milik peribadi. Walaupun kita kata
setiap amalan ini adalah milik peribadi. Kita tak boleh bantu walaupun isteri kita, kan? Maknanya masing-masing kena sediakan amalan masing-masing. Tapi dosa, ingat lelaki pula boleh ditanggung. Isteri kalau suami tak pernah tegur isteri tu, isteri boleh tarik suami. Kalau isteri masuk neraka, dia boleh tarik suami sekali. Tetapi nak ceritanya bahawa setiap amal itu ditanggung oleh masing-masing. Jadi maksudnya jangan duk haraplah orang lain buat untuk kita. Ni nak buat buat tahlil, suruh orang lain buatkan. Solat ajak doa, suruh orang lain doakan. Dia tak nak buat, dia sendiri tak nak buat. Jadi tak boleh lah. Ataupun amalan-amalan tertentu yang lain, maknanya kita sendiri masing-masing. Tok Guru ni Aziz sebelum cerita pengalaman dia kata, semasa hayat dia lah, orang dah mati boleh kita cerita kebaikan. Semasa hayat sering kejutkan isteri dia, kata amalan kamu masing-masing kena buat. Walaupun aku ni duk rajin sembahyang tahajud, qiyamul lail, tapi kamu tak buat, aku tak boleh tolong. Kan, masing-masing kena buat masing-masing. Dan kita boleh mengajak, menggesa anak dan isteri kita, tapi anak tak nak buat, isteri tak nak buat, dia tak boleh menolong. Tu yang kata iman tak boleh diwarisi. Anak seorang ayah, seorang wali sekalipun, seorang yang alim dekat dengan Allah, dia tak boleh wariskan iman kepada anak dan isteri. Amalan itu maknanya masing-masing. Nak tahu apa maksud masing-masing, dalam kubur itulah nanti kita tahu bahawa inilah teman kita ketika mana kita ada dalam kubur. Jadi itulah yang dipesankan oleh Ibnu Umar, amal persediaan hidup yang paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Sediakan diri kita dengan amal. Patut kita sibukkan diri kita dengan amal. Kadang-kadang kita duk cerita pasal orang, kan, kita cerita pasal orang. Ada pernah ulama menyebut, kata kita sibuk dengan kesalahan orang, dosa orang lain. Padahal kita tak tahu adakah dosa orang lain yang dia buat, kita tahu dia buat, adakah dia diampunkan oleh Allah atau tidak. Mungkin dia dah bertaubat dan dia dah diampunkan oleh Allah, tapi kita duk cerita pasal kesalahan orang. Jarang kita nak sebut pasal kesalahan diri kita. Maksudnya kita bekalkan diri kita, bermuhasabah diri, ataupun menyediakan amal diri kita sendiri. Kita banyak compare dengan orang tu. Kalau kita compare dengan orang yang lebih baik amal, tak apa. Tengok orang tu rajin nak beramal, kan? Maka kita pun cemburu dengan dia. Betul lah, cemburu ni ada boleh bertempat la hasada illa fi sunatain. Hasad boleh berlaku, tidak boleh berlaku pada keadaan biasa, melainkan dua tempat, iaitu kita melihat orang yang rajin baca Quran. Tengok tak habis-habis baca Quran, siang malam dia pandai baca Quran, kemudian dia rajin baca Quran. Ada masa terluang dia baca Quran, maka orang ni kita kena hasad dengan dia. Hasad yang baik. Kita kena dengki yang baik. Cemburulah maksudnya kena lawan dia. Lawan, tetap lawan, kan? Lawan. Maknanya dia baca Quran, kita baca Quran. Siang dia baca Quran, kita lawan baca Quran. Itu tak apa. Yang kedua, orang yang dermawan. Hartawan yang dermawan, tengok dia kaya dengan dia infak, kita pun tak boleh jadi. Aku pun kaya macam dia, gaji lebih kurang, tapi kenapa dia boleh bagi banyak, aku tak boleh bagi banyak. Maka kita pun berlumba. Fastabiqul khairat, berlumba dalam melakukan kebaikan. Itu tak apa. Itu tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, maksudnya ambillah kesempatan semasa hidup ini untuk persediaan amal. Besok dah mati, tak ada nilai amalan kita. Nangis darah macam mana sekalipun ketika mati tak ada nilai di sisi Allah. Yang nilai ialah semasa dia hidup, semasa kita hidup ni lah. Baik. Sebab itu orang, tuan-tuan sekalian, setengah-setengah orang duk fikir, baiklah aku mati, kan, suka sangat mati. Padahal orang mati nak sangat jadi hidup, walaupun sesaat. Orang mati nak minta hidup sesaat, walaupun sesaat. Orang hidup nak mati, minta mati pula, kan. Kita maknanya tak pandai gunakan kehidupan kita. Duk merajuk sangat, oh suami tak sayang saya, biarlah saya mati. Abang ni memanglah macam ni, biarlah kau mati, kan. Nak mati, padahal orang mati nak hidup. Sebab apa? Sebab nak beramal. Walaupun dia ni kita tahu dia beramal banyak, tapi dia rasa masih tak cukup. Ataupun rasa tak puas untuk beramal, nak sediakan bekalan di alam barzakh nanti. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam wasiatnya juga berkata, gunakanlah daripada sihatmu bagi masa sakitmu dan daripada hidupmu bagi masa matimu.
kesempatan yang ada ini tuan-tuan sekalian untuk kita gunakan. Saya balik kampung baru ni terkejut dah. Musibah berlaku dalam keluarga. Satu biras, yang kedua abang ipar. Abang ipar ni tak apalah, usia dah 50-an, masuk hospital, keluar hospital. Ni baru ni kena dialisis. Dia tak boleh buat apa dah. Kaki bengkak, nak jalan tak boleh, nak ke masjid dah tak boleh. Rumah flat, nak ke masjid lagi lah jauh, susah. Yang saya terkejut, biras. Umur baru 31 perempuan. Anak baru kecil lagi 2 orang. Yang disahkan kanser tahap 3. Jadi maksudnya secara tiba-tiba ya Allah nak uji begitu. Katalah Allah Taala doktor kata tempoh 2 bulan, katalah begitu. Apa nak buat lagi? Tempoh 2 bulan untuk itu. Jadi bayangkan kalau kita ni tuan-tuan sekalian, Allah uji macam tu. Kan? Jadi maksudnya ujian-ujian ni lah. Sebelum sampai tahap itu yang tiba-tiba sakit, kita jangan tunggu sakit ni tempoh aku akan jadi sakit macam ni. Ada tahap dia. Bukan semestinya begitu. Tiba-tiba sakit yang tak boleh bangun secara tiba-tiba. Lumpuh secara tiba-tiba. Bukannya accident, tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba jatuh beli air sikit je, lumpuh. Tak boleh bangun. Bayangkan sampai tahap tu tuan-tuan sekalian, sebelum sampai tahap tu. Maka sekaranglah masa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang masyhur, Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sebut iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihatika qabla sukmika, wa faragaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara, iaitu hidup sebelum kita mati. Hidup ni sebelum kita mati, sehat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, dan kaya sebelum miskin. Ini benda, makna kesempatan yang ada, yang saya rasa sekarang ni lah masa yang ada pada kita. Singkat sangat kehidupan kita, usia muda ni tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Jadi yang Ibnu Umar kata, ketika mana kamu sehat, kamu hidup dan kamu muda, kesempatan yang sangat baik untuk kita perbekalkan amalan kita. Sebelum sampai nanti datangnya tua, sebelum sampai nanti datangnya mati, dan sebelum sampai nanti datangnya sakit. Baik. Bagi orang yang mengejar kejayaan selalu berpedoman bahawa waktu ibarat seperti pedang. Seperti pedang, main pedang kan. Kalau salah main, maknanya dia tertikam diri sendiri. Ini dia. Jadi masa ini ibarat pedang. Kalau lambat sikit, tertikam diri sendiri kan. Jadi maksudnya kalau kita pandai main, ibarat dalam perang, kita boleh membunuh orang kan. Sebab tu perang ni sama ada kita membunuh ataupun terbunuh. Kalau salah main atau tak reti main, ataupun pengalaman tak ada, kemahiran perang, maka kitalah terbunuh. Itulah masa. Tak pandai mengurus masa, kita akan ditinggalkan oleh masa. Rugi tuan-tuan sekalian bila mana orang yang ditinggalkan oleh masa dengan begitu sahaja. Duk fikir, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni tengok benda yang lalu, menangisi. Saya sebut menangisi benda yang lalu. Boleh, tetapi jangan terlalu jadi macam ia sebagai kehidupan kita dah. Kita sebut muhasabah. Muhasabah ni boleh, tetapi jangan sampai setiap masa kita nak tengok belakang. Kita macam tengok cermin pandang belakang kan. Tengok cermin pandang belakang berapa lama? Tak lebih 10 saat. Kan? Nak tengok ada kereta tak ada kereta nak belakang, sebab nak ke kiri atau ke kanan. Jadi kita nak tengok cermin pandang belakang ni, kalau setiap masa kita bawa kereta, tengok cermin pandang belakang, naya kita tak nampak depan. Sebab tengok belakang, cantik juga kita belakang ni. Ada lori. Tengok belakang kan. Depan tak tengok, maka bahaya untuk kita. Tapi kalau tengok depan tapi tak tengok belakang langsung pun tak boleh. Makna tengok belakang kena tengok, tetapi tak berapa lama, tak lama. Maksudnya begitulah. Kita dalam menangisi perkara yang lampau, benda yang berlaku ke atas kita, boleh kita buat, tapi jangan sampai setiap masa kita tangis, kehilangan orang tersayang, kerugian dan sebagainya, menangisi masa lampau. Apa yang perlu ialah move forward. Kita sebut istilah kan, bahasa Jawa, move forward ataupun pandang ke depan. Itu penting. Apa yang kita nak buat lepas ni, itu penting. Jadi maksudnya
dalam mendepani kehidupan kita waktu akan datang, apa yang kita nak tempuh selepas daripada ini, iaitu confirm paling-paling pasti ialah kematian. Lepas daripada ni kita akan tempuh kematian. Yang lepas kita dah tinggalkan. Maka apa yang perlu kita buat sekarang dan juga akan datang, itu yang paling utama. Yang telah lepas telah kita tinggalkan. Lepas jadi sejarah. Semalam dah jadi sejarah. Bahkan siang tadi dah jadi sejarah kepada kita. Kita ambil gambar selfie, ambil gambar siang tadi, malam tengok dah jadi kenangan dah. Sebab tak boleh ulang dah. Walaupun siang tadi berlaku, hari sama, tarikh sama, tapi dah jadi sejarah, kenangan. Kadang-kadang orang yang sebelah kita ni baru kita tengok selfie dengan dia, untuk sekalian dah tak ada dah, meninggal dah jadi sejarah. Saya kuliah satu tempat, tengok ada seorang pakcik tu lepas habis kuliah makan malam, minum dengan malam dengan dia tak apa dengar, sembang lah walaupun tak dengar dengan dia, orang tua. Berapa minggu selepas daripada tu saya tak dimaklumkan, datang ke surau tu balik, tengok pakcik tu tak ada. Mana gambar tu saya tengok gambar paling nostalgia lah. Sebab tengok orang yang dah tak ada di sisi, kan? Beberapa minggu kita tinggalkan. Maknanya sekejap sangat, kan? Walaupun harinya hari esok, walaupun harinya hari ini, malam kita siang kita bergambar, malam kita tengok balik dah jadi kenangan. Ada panjang umur orang tu masih ada bersama kita, kalau pendek umur orang tu dah tak ada bersama kita, ataupun kita sendiri tak ada. Jadi ibarat itulah, masa ibarat pedang. Kita kena pandai memain, kalau tidak kita akan kalah. Baik, ada 4 kesempatan waktu yang perlu kita tengok, kita nilaikan apakah kita ini menjadi manusia Muslim yang menggunakan waktu dengan sebaiknya atau tidak. Indikator. Baik, disebut antara waktu yang mestikan seorang Muslim melaksanakan kewajipannya adalah ketika mana dia beroleh nikmat. Kita mendapat nikmat sekarang lah, saya kira sekarang lah kita mendapat nikmat. Apa tugas kita, kewajipan, mana sekarang ni kita dapat nikmat, apa tugas kita? Iaitu bersyukur kepada Allah. Kita indikator penilaiannya, KPI kita, adakah kita ni bersyukur kepada Allah. Syukur pula sekadar syukur ucapan ke, ataupun syukur yang benar-benar menghayati nilai syukur itu sendiri. Nabi SAW bertaubat kepada Allah 70 ke 100 kali. Bila sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi sebut, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Padahal Nabi dah bersyukur dah, tapi Nabi rasa takut, aku ni syukur aku tak sampai apa yang Allah nak daripada aku. Itu maksud nilai syukur yang sebenar. Jadi kita pun kena tengoklah, sekadar kita ucap syukur sahaja ke, ataupun betul-betul kita menghayati nilai syukur itu. Allah beri kesempatan kepada kita, orang lain tuan sekalian balik kerja tak sempat ke masjid, kita sempat. Sibuk macam mana pun kita sempat. Mana tu nilai yang perlu kita syukuri. Kadang-kadang inilah manusia yang tak kerti syukur ni, dia cari benda yang tak ada. Benda yang ada dia tak nak nilai, tak nak syukur. Cari benda yang tak ada, lepas tu compare dengan ni. Jiran sebelah kereta makin besar, aku ni kereta macam ni je. Dia tak tahu kereta tu adalah nikmat daripada Allah. Dia tak tahu jiran sebelah walaupun ada kereta, anak tak ada. Contohlah, saya nak beri contoh. Kita anak makin lama makin banyak, kan? Tension ada anak lagi. Tension anak seorang lagi tambah, kan? Tak boleh tension. Jadi maknanya kita tak menggunakan nikmat dengan nilai syukur itu, nikmat syukur. Kadang kita compare, bandingkan dengan orang lain yang dapat nikmat. Itu silapnya. Kita kena menilai diri kita, dan kita tengok kita ni sakit je, kan? Sakit je, Allah uji kita sebagainya. Tapi Allah beri nikmat kita yang lain. Maknanya banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak hidup kita, kan? Paling tidak Allah Ta'ala telah berikan kehidupan kita, yang rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya. Ini kan nikmat yang jarang kita syukuri. Kita mencari sesuatu yang tidak ada, tetapi kita jarang nak bersyukur dengan apa yang kita ada, kan? Apa yang kita ada, kita jarang nak syukur. Cari sesuatu yang kita tidak ada. Jadi soalannya, apakah kita ini sedang bersyukur kepada Allah ketika mana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa nilai syukur? Iaitu kita makin kuat mengabdikan diri kepada Allah, makin kuat kita ingat pada Allah. Itu tanda syukur. Makin kuat
Jangan kita ni duk fikir istighfar, bertaubat ketika hanya berdosa. Istighfar dan bertaubat juga ketika kita kena rasa sentiasa kita berdosa. Tapi kita tak berdosa pun kita kena banyak istighfar. Takut kita tak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Sebab itu doakanlah selalu tuan-tuan sekalian supaya kita ni jadi manusia yang bersyukur. Jadi manusia yang bersyukur. Itu yang kata Nabi, Allah pun sebut tidak ramai di kalangan manusia yang bersyukur, hamba-Ku yang bersyukur. Tidak ramai. Jadi ketika mana kita diberi nikmat, macam mana nak tahu kita nikmat? Sekarang ni lah. Kita tak sakit, kalau sakit pun kita ada benda-benda lain. Kita senang banding dengan orang lain susah. Maknanya kita lebih baik daripada orang lain, maka kita kena bersyukur. Walaupun kita tidak lebih baik daripada orang lain, patut juga kita menjadi manusia yang bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, tu dalam hadis Nabi, ajaban li amril mu'min innahu lahu khairun wa laisa zalika illa li ahadin illa mu'min in asabathu syara'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan. Amat kagum bagi seorang mukmin ketika setiap masa dia mendapat nikmat. Dan tidak ada yang lebih baik melainkan orang mukmin. Iaitu ketika mana dia berikan kelebihan ataupun nikmat apa juga, dia bersyukur kepada Allah. Ini jarang maksudnya. Antara dua kelebihan, nikmat bersyukur dan juga sabar atas musibah. Mana darjat lebih tinggi? Orang kata sabarlah Ustaz, sebab sabar ni bukan ramai orang boleh bersabar. Ya, memang tak ramai orang boleh bersabar, tetapi lebih tak ramai orang boleh bersyukur ketika mana diberi nikmat. Lebih tidak ramai, maknanya makin sikit orang yang ketika mana diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah. Lagi sikit. Jadi Nabi rasa pelik, ajaib, takjub melihat orang mukmin ketika mana dia dapat nikmat dia bersyukur, ketika mana dia ditimpa musibah dia bersabar. Pertama tadi saya sebut iaitu ketika waktu diuji dengan nikmat, maka kewajipannya adalah bersyukur. Yang kedua, ketika mendapat cubaan ujian daripada Allah, maka dia bersabar. Inna izamal jazai ma'a izamil bala. Allah Ta'ala bila sayang pada satu kaum, maka diberikan ujian. Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada satu kaum diberikan ujian. Bukan sayang pada Allah pada satu kaum diberikan banyak nikmat, tidak semestinya begitu. Bahkan terbalik pula. Kan, diberikan ujian. Makin Allah sayang pada satu orang, satu kaum, maka diuji lagi berat. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Maka satu kaum itu kalau dia boleh bersabar dan dia redha pada nikmat, pada ujian yang Allah Ta'ala beri, maka Allah Ta'ala redha pada dia. Tiba-tiba datang bala kan. Ni sekarang ni El Nino. Alhamdulillah hujan pula sehari dua ni. Baguslah walaupun sikit hujan. Kalau Allah kata sebulan, 2 bulan tak hujan macam mana? Kering dam empangan tu jadi kering langsung, macam mana gitu. Maka ketika itu adakah kita mampu bersabar dengan ujian Allah? Catu pula air. Kan? Air pula kena catu, tak boleh. Ni dekat kawasan ni kena ni. Malam tak ada air, siang je. Siang kat tempat kerja. Kan? Jadi kalaulah begitu, maknanya adakah kita mampu bersabar? Kalau kamu redha, maka Allah Ta'ala redha. Kalau kamu marah, maka Allah Ta'ala pun murka kepada kamu. Makna Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji kepada satu kaum. Baik, Nabi juga sebut dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, letak kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama daripada cubaan tersebut. Lagi pula, sabar, nilai sabar tu kat mana? Ketika mana kali pertama dapat ujian tersebut. Kan satu ketika Nabi jumpa seorang perempuan di tepi kubur. Perempuan tu menangis. Menangis lah. Nabi pun sebut sabar. Lepas tu kata, kamu ni siapa? Kamu tak alami apa yang aku alami. Nabi pun tak apalah, biarlah. Bila dia tengah-tengah emo, Nabi tinggalkan perempuan tu. Nabi balik. Sahabat tanya, wahai perempuan, kenal tak siapa yang kamu marah tadi? Dia tak kenal. Dia kata, itulah Rasulullah. Menyesal dia. Sebaik orang beriman, dia menyesal, dia minta maaf pada Rasulullah. Jumpa Rasulullah kata ni, dia kata sabar adalah ketika pukulan pertama, ujian pertama, ataupun benda pertama ketika mendapat musibah. Kadang-kadang orang hilang pertimbangan bila dengar, kan? Bila mendengar berita satu benda yang tak pernah difikir tetapi berlaku, musibah kat atas diri dia. Siapa-siapalah dapat tahu, kita panggil dalam telefon, ni sekian-sekian
encik minta bersabar, kan. Orang yang encik sayang telah tiada, mati merujuk sebagainya, malanglah 5 orang sekaligus. Tuan-tuan, apa perasaan? Itu ketika itu syaitan datang tu. Datang sekali dengan kita mendengar peristiwa tragis-tragis macam tu. Datang. Kalau datang nafsu yang tak boleh dikawal sampai kita syirik ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salahkan takdir sampai meratap sebagainya. Jadi Nabi pesan ketika mana pukulan pertama ujian itu, maka itulah pentingnya kesabaran. Itulah benda ujian yang pertama tu. Penting untuk kita sabar. Dia setengah orang dah lepas sebulan baru dia boleh terima hakikat realiti, kan. Baru sebulan, lepas sebulan kali pertama tak boleh terima lagi, macam orang gila, merayau, meratap sebagainya. Itu yang Nabi pesan, supaya kita ni tidak hilang pertimbangan. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika mana kita diuji, mampu atau tidak kita ni bersabar dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata sini maksudnya sebaik saja mendapat cubaan, maka saat itu juga kita kena bersabar. Jika tidak demikian, maka syaitan yang akan memanfaatkan keadaan tersebut dengan sebaiknya hingga mungkin kita akan terjerumus di buatnya. Kita akan ikut je syaitan nak cakap apa, buat. Kan? Syaitan kata ni jangan buat macam ni. Kita akan ikut, sebab masa ketika itu kita akan bertaruh antara syaitan nafsu dengan iman kita. Bagi yang terima ni, dia akan kalah, dia akan ikutlah, pasrah, nak jadi apa jadilah, hilang semua, kan. Yang selama ni dia bertawakal kepada Allah, selama ni dia berdoa kepada Allah, dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab dah tak boleh terima dah hakikat yang berlaku ke atas diri dia. Musibah ataupun perkara yang berlaku ke atas diri dia. Adapun kewajipan yang ketiga, adapun kewajipan bagi orang yang sedang melakukan ketaatan, ada pula. Kita ni jadi manusia yang taat, iaitu kita kena sedar bahawa kemampuan kita untuk dapat ketaatan adalah daripada pertolongan Allah. Bukan memang betul atas upaya kita, tetapi semuanya adalah daripada usaha ataupun pertolongan daripada Allah. Allah Ta'ala yang gerakkan kita bangun pagi subuh boleh datang masjid. Allah Ta'ala yang gerakkan kita maghrib sibuk-sibuk datang masjid. Allah Ta'ala yang gerakkan kita bangun qiyamul lail, boleh puasa sunat, boleh baca Quran, walaupun dengan upaya kita juga. Tapi ingat, semuanya datang daripada pertolongan daripada Allah. Maka tak balik semula pada persoalan yang pertama, iaitu banyakkan bersyukur pada Allah dan minta Allah supaya dorongkan kepada kita agar dapat berbuat taat pada dia selalu. Sepanjang hayat kita dapat taat kepada perintah Allah. Jangan duk rasa kita buat ni kerana aku. Ni orang yang banyak tertipu dengan diri dia. Kita melakukan taat ni kerana aku. Kerana aku pandai, kerana aku rajin, kerana aku mujahadah, semua kerana dia. Ini banyak orang tertipu. Itu yang akhirnya dia rasa dia boleh masuk syurga dengan amalan. Ingat tuan-tuan, kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah satu hal, kemudian Allah Ta'ala nilai pula amalan kita. Maknanya sikit sangat amalan kita. Jangan duk rasa kita belagak dengan amalan kita ni, level kita ni level Firdaus, syurga Firdaus. Duk perasan gitu. Jangan duk fikir macam tu. Kita kena tahu bahawa Allah yang beri rahmat untuk kita dapat masuk syurga, dan amalan kita yang sedikit ini dapat meletakkan syurga mana yang Allah Ta'ala letakkan. Kita berdoa lah, memanglah berdoa. Syurga paling tinggi kita kena doa. Tapi kena ingat bahawa semuanya datang daripada Allah. Allah sebenarnya ilhamkan setiap jiwa untuk melakukan kebaktian ataupun maksiat. Allah ilham. Kan dalam satu dialog dengan Dr. Allahumma salli ala Muhammad, antara etis kan dengan orang dengan Islam. Dr. Allahumma salli pula tanya tentang kalaulah dia kata Allah ni zalim, etis ni kata, sebab apa ciptakan neraka? Kenapa ciptakan neraka? Orang-orang yang tak buat jahat, orang yang buat jahat ni masuk neraka. Kenapa tak Allah jadikan semua ni baik-baik? Dia jawab senang je, Allah beri pilihan. Dia jawab, Allah Ta'ala beri pilihan ke atas manusia. Kamulah yang pilih. Kan, atas dunia ni Allah berikan kamu akal,
berikan kamu nafsu, kan? Kamulah boleh pilih antara nak masuk syurga neraka akhirnya ketika di dunia ini nak menjadi seorang Islam, mukmin ataupun seorang kafir. Allah telah perintahkan kepada kamu. Kamu makan nikmat Allah Subhanahu Taala ke atas di dunia ini. Tetapi macam contoh tuan-tuan sekalian, kita sebelum exam kita ada pilihan nak masuk exam atau tak masuk exam. Dah masuk exam nanti tak ada pilihan lah, kena jawablah exam tu. Itulah maknanya ketika mana hari akhirat dah tak ada pilihan lah. Itu dihitung ketika mana di dunia ini. Maknanya Allah Taala telah berikan kamu pilihan. Sepatutnya kamu jadi orang Islam kerana itulah pilihan daripada Allah. Macam mana skema jawapan yang kita telah berikan kepada pelajar-pelajar kita nak masuk exam, ini skema jawapan dia. Jawab lain, kamu tak lulus. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita satu skema kehidupan. Kamu ikut jalan lain, maka kamu tak akan lulus kehidupan kamu hari akhirat. Jadi itu maksudnya. Jadi apa yang kita buat ni tuan-tuan sekalian adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah Taala sayang. Ingat tuan-tuan sekalian, tanda Allah Taala sayang pada seorang, maka disibukkan kita dengan urusan mengingati Allah. Sibuk dengan urusan kita mengingati Allah. Tengok letih tuan-tuan sekalian kerja siang malam tapi boleh bangun malam. Qiyamul lail. Itu maknanya tanda Allah sayang. Jangan marah pula, asyik jam bunyi, anak pula menangis. Itu semua jam loceng yang mengejutkan kita dari tidur supaya bangun. Qiyamul lail, bangun. Kan? Kita marah anak menangis, kan? Kucing bising kat dapur, baling yang ni kan. Semua dia ganggu supaya dia nak tidur. Sebenarnya Allah Taala sayang pada kita. Tanda Allah Taala tak sayang pada kita, Allah Taala sibukkan kita dengan urusan dunia. Sibuk semua. Sibuk saja, cuti pun sibuk. Tak ada benda pun sibuk. Tak sibuk pun jadi sibuk. Dia sibukkan diri ataupun menyibukkan diri dengan benda-benda yang lain. Itu bahaya tuan-tuan sekalian. Kita rasa seronok. Sebab apa? Rumah kita dah jauh atas bukit, jauh daripada masjid. Kita sibuk, aku tak ada dah lagi jawatan kuasa masjid, tak ada dah lagi kan. Konon-konon seronok lah, bahagia. Rupanya makin jauh dia dengan masjid. Itu bahaya. Kita takut Allah Ta'ala makin tidak sayang pada kita. Biarlah kita makin tu sibuk pula dengan urusan-urusan agama Allah. Tak apalah, biar kita disibuk. Bahkan kita mati dengan urusan kesibukan, tak sempat. Orang lain dok bina kehidupan macam-macam kan. Kita tak sempat sebab apa? Kita disibukkan dengan urusan agama Allah. Akan lagi bagus sampai mati ke situ. Tak ada harta yang banyak, tengok sibuk dengan kerja dakwah. Tak apa. Maknanya itu tanda Allah Ta'ala sayang. Baik. Yang keempat, bagi orang yang sedang melakukan maksiat, ini paling penting, iaitu orang yang sedang melakukan maksiat tidak ada penangguhan untuk dia, melainkan dia kena bertaubat segera. Taubat ni jangan duk fikir tunggu besok. Tunggulah. Tunggu malam, siang tunggu malam. Ini yang Ibnu Umar, intipati daripada Ibnu Umar sebut ni. Kalau kamu ketika petang, iaitu ketika kamu sedang berdosa ataupun sedang melakukan dosa, jangan tunggu esok. Bertaubat dengan segera. Kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Allah Ta'ala tidak buka pintu taubat hanya pada waktu malam, tidak pula hanya pada waktu siang, tetapi setiap masa. Untuk sesiapa saja bertaubat. Tengok tuan-tuan sekalian, besarnya rahmat Allah. Buka pintu taubat selagi mana ada nyawa sebelum dihalkum, selagi mana matahari belum terbit dari sebelah barat. Allah Ta'ala terima taubat. Bahkan Allah Ta'ala sebut, siapa nak taubat waktu petang, aku akan buka pintu taubat. Waktu malam, aku akan buka pintu taubat. Maknanya setiap masa. Tak ada appointment. Kita nak jumpa raja-raja appointment. Saya banyak kali nak jumpa raja-raja, kawan-kawan lah. Raja-raja buat appointment panjang, lama, tak boleh jumpa pun kan? Kita dapat kadang-kadang bagi kat Pak Gad nak hantar memorandum. Tapi tuan-tuan sekalian, dengan raja, segala raja, Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada appointment. Maknanya terus kita bertemu dengan Allah. Kita angkat tangan tu dah menandakan, maknanya kita dah boleh berhubung langsung, berkomunikasi dengan Allah. Tinggal lagi nak atau tak nak je kita. Sebab itu jangan duk salahkan Allah, zalimnya Allah ni menyiksa manusia. Allah Ta'ala beri peluang sepanjang hayat kita untuk kita bertaubat. Adakah kita gunakan kesempatan ini untuk kita laksanakan taubat? Yang terakhir, pesanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia kata apa dia?
Iaitu, wahai sekalian manusia, jangan kamu pandang kecil, anggap kecil suatu dosa. Dosa kena pandang besar. Kecilnya dosa kita kena pandang besar. Ini tanda orang beriman. Orang yang lemah iman dia pandang dosa besar pada pandangan kecil. Orang beriman pandang kecil, pandang dosa kecil pada besar, pandang besar. Maknanya dia rasa berat dosa-dosa walaupun dosanya kecil. Selidik dan usahalah untuk mengikis habis-habis apa yang telah dilakukan dengan cara bertaubat. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan segala perbuatan-perbuatan jahat. Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang sangat teliti. Tuan-tuan, kalau kita baca sebelum pemerintahan dia dan semasa pemerintahan dia, beza sungguh watak dia. Khalifah Umar bin Abdul, sebelum jadi khalifah, dia angkat jadi khalifah, dia agak macam biasa je lah, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Walaupun dia seorang yang alim, seorang yang mengaji, seorang yang warak, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak, dia lah maksudnya dia bebas, dia suka pakai minyak wangi-wangian, pakaian yang agak mahal, mewah. Selepas dia naik jadi khalifah, dia angkat secara paksa. Maknanya bukan dia nak, bukan dia minta. Habis berubah, tak ada hiasan lagi rumah. Pakaian yang dia pakai itu juga dia pakai sampai khutbah, nak khutbah lambat. Sebab apa? Dia basuh baju dia dulu. Tu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai yang paling masyhur, lampu, kalau urusan negara, lampu dipadamkan. Kalau urusan negara, urusan peribadi, ini urusan apa? Peribadi, padamkan lampu. Boleh kita buat macam tu, susah kan. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz orang yang sangat warak, dan tempoh pemerintahan dia 2 tahun setengah je, kerana diracun. Inilah orang yang Allah Ta'ala kasih. Biasanya hidup panjang, hidup tak lama, umurnya tak panjang, sebab Allah Ta'ala sayang kepada dia dan nak jadikan contoh yang terbaik kepada umat. Itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi panjang dia punya dialog ataupun nasihat yang kita akan, insya-Allah kalau ada masa kita akan sambung pada kuliah akan datang lah. Sekadar itulah pengisian saya pada malam ni. Mudah-mudahan kita gunakan masa kita untuk tidak bertangguh pada bila-bila masa. Rebutlah amalan ini untuk kita terus beramal. Jangan kita merasa kita dah cukup amalan, kita rasa kita kurang amalan, untuk kita terus beramal sepanjang hayat kita. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.